tuan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tuan-tuan menyambut Madu Rasul peringkat Masjid Jami' Merangkap Masjid Yun Beban Masjid Jami' Ubadullah. Dan kita dah pun mula pada 4 hari bulan sempena menyambut Madu Rasul ini dengan diketuai oleh tuan-tuan imam, Imam Dun dan Imam Satu serta pegawai syarak. Kita telah berkunjung ke rumah Asnaf kawasan Karya ini dan menyumbangkan makanan mentah kepada mereka. Alhamdulillah dapat diselesaikan. Dan pada malam ini kita telah mengedarkan borang ataupun kuis Madu Rasul. Ada 10 soalan. Saya beri peluang kalau ada yang tak sempat jawab 2-3 minit. Tidak berperasan. Bila dapatkan topik ni memang susah kecap. Tapi dia punya kekacakan tu memang adalah. Okey, jadi tuan-tuan, dan sebentar lagi kita akan mendengar ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Faizul Syekh Muhammad, yang kami kira antara penceramah-penceramah hebat di peringkat negeri Melaka maupun daerah. Semoga jemputan khas yang kita berikan kepada beliau dapatlah beliau menyampaikan kepada kita semua muslimin muslimat, termasuk saya yang bercakap ini, kesedaran tentang meraihkan ulang tahun Rasulullah dan kita mencontohi kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jadi tuan-tuan, selepas ceramah nanti kita ada selawat akan dipimpin oleh imam-imam kita, dan kita ikutilah dari belakang selawat tersebut, supaya pada malam ini kita sebagai malam kita meriahkan dan mungkin diikuti pula dengan hari-hari berikutnya, terutama sekali selepas solat berjemaah, selepas berdoa kita selawat sebelum kita bangun daripada tempat kita. Semoga dapat diberkati Allah. Salah satu hadis ringkas, sekali kita selawat, Allah akan selawat 10 kali. Masya Allah, ini besarnya, hebatnya selawat ini. Dan selepas selawat kita akan solat isya. Lepas solat isya kita ada penyampaian Ustaz, kita ada penyampaian 3 anugerah Madu Rasul, tokoh Madu Rasul peringkat karya masjid ini, berdasarkan mereka yang mempunyai jasa dan cinta kepada masjid. Dan seterusnya kita ada menyampaikan kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita pilih daripada kerana ramai yang hadir ke masjid hari-hari, kita pilih 10 muslimin dan 5 muslimah untuk berapa bilangan muslimin muslimah yang rajin hadir ke masjid, berdasarkan catatan kehadiran dan juga scan. Jadi selepas itu kuis tadi kita akan pilih yang betul angka dia. Kuis 10 orang di kalangan muslimin, yang menang mungkin ramai tapi kita pilih 10 orang dan 5 lagi daripada muslimah. Jadi muslimah wakilnya tolong hantar jawapan kepada Ustaz Fadhil untuk beliau menyimaknya. Jadi selepas itu barulah kita tutup dengan jamuan yang kita sediakan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada muslimin muslimat, terutama di saat kita nak menyambut beliau Rasul, ada hamba Allah menyumbangkan apa nama kita? Scanner. Saya nak terima kasih dia scanner. Scanner berdiri kita
rajin datang ke surau. Tapi lepas ni kita nak galakkan datang ke seselang hari, datang ke mana? Masjid surau dan sebagainya, supaya barang kat sini ya. Dan seterusnya tuan-tuan, yang menyumbang, ada yang menyumbang untuk jamuan malam ni 1 peha lembu. Dan seterusnya menyumbang berbentuk duit dan juga makanan. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah akan membalas ganjaran setimpal dengan sumbangan tuan-tuan, insya-Allah. Benar-benar itu bagus. Jadi saya dengan segala hormatnya, sebelum saya mohon siapa yang berhantar segera kita nak tutup ni. Start dia ceramah daripada Al-Fani Ustaz, kita tutup supaya tumpuan kita kepada ceramah. Dalam ceramah pula ada kuis spontan. Ustaz macam biasa 3 soalan dari Ustaz. Kita memberi hadiah juga. Spontan masa itu juga akan disampaikan oleh Al-Fani Ustaz, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebagaimana Rasul saya dengan segala hormatnya, dengan rasa sukacitanya, dengan rasa syukurnya, mempersilakan Al-Fani Ustaz Haidar Syekh Muhammad untuk menyampaikan ceramah di malam yang mulia ini. Dipersilakan. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram wattabi'ina wattabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Ini kasih Al-Fadil Tuan Haji Isa Jolan selaku pengurusi kita pada malam ni dan merangkap pengurusi masjid. Yang berbahagia Encik Yusof Das selaku pengurusi JPKK Kampung Air Baruk untuk sidang pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sahabat-sahabat daripada pengasih dipahamkan hadir bersama-sama kita, dan seterusnya muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terlebih dahulu kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Ta'ala kerana kita menjadi tetamu Allah. Bila kita hadir ke rumah Allah, berarti kita menjadi tetamu Allah. Manusia akan merasa bangga bila menjadi tetamu orang yang hebat di atas muka bumi ini. Bila dia dijemput oleh orang-orang yang hebat, yang berpangkat besar, maka sudah tentu mereka tidak akan memberi alasan untuk tidak hadir. Contohnya kalau TYT panggil kita untuk hadir dalam pertemuan dengannya, pasti kita akan mengosongkan jadual kita dan memberi kelaluan kepada pertemuan dengan TYT tersebut. Segala kerja-kerja kita akan ditiadakan kerana kita tahu pertemuan ini penting. Orang yang memanggil kita bukan sebaran orang. Tetapi bila kita datang ke rumah Allah, kita kena ingat yang memanggil kita ialah Allah sendiri melalui laungan azan. Sebab itu laungan azan ini adalah lirik yang bukan direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat, tapi diberi mimpi oleh Nabi oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat. Dan bila para sahabat membentangkan mimpi ini, maka Nabi mengiyakan. Maka semenjak itu laungan azan dikumandangkan bagi memanggil para jemaah untuk datang ke rumah Allah. Bayangkan kalau dipanggil 5 kali sehari,
kita tidak memenuhi undangan itu, maka tanyalah pada diri kita, sebenarnya di mana hendak kita bawa kehidupan ini? Yang masih berbaki mungkin beberapa tahun lagi, atau sebagaimana Imam Syafi'i sebut, ada orang yang bergelak ketawa sedangkan kain kafannya sudah ditenun. Kita kena ingat bahawa kehidupan ini akan berakhir dengan noktah yang dinamakan kematian. Sebab itu bila Allah Ta'ala panggil untuk berjumpa dengan kita, kalau kita lihat lirik azan itu dimulakan dengan Allahu Akbar. Allah paling besar. Nak beritahu bahawa semua gerak kerja yang kita buat semuanya kecil jika dibandingkan Allah itu. Dan kalau dipanggil sekali, sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan kita tak memberi respon dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tepuk dada tanyalah iman kita. Sebenarnya apa tujuan kita dilahirkan ke dunia ini? Kalau setakat untuk mencari makan, orang kafir pun mencari makan, binatang pun mencari makan. Kalau setakat untuk hidup, kata Hamka, minta maaf, khinzir di dalam hutan pun hidup. Tetapi kita dilahirkan di atas muka bumi ini ada tujuan yang besar, yang Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah. Dan bagi menyempurnakan ibadah, kerana kalau kita nak ibadat sendiri, ibadat ni bukan sembahyang, puasa, haji, zakat, tuan-tuan. Itu sebahagian kecil daripada ibadah. Ibadah dengan makna ketundukan kepada Allah. Tak mungkin kita mampu untuk beribadat kepada Allah dengan cara yang betul kalau tidak ada role model ataupun mereka yang boleh memimpin kita, yakni para nabi dan para rasul. Sebab itulah di seluruh ummah Allah Ta'ala mengutuskan para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap ummah. Kalau ummah itu ada di India ada rasul. Ummah itu ada di China ada rasul. Di mana sahaja ada ummah, polisi Allah, dia akan mengutuskan para rasul untuk mengajak manusia an i'budullah, hanya menyembah Allah semata-mata, dan menjauhi taghut, yakni sembahan dan juga ketaatan selain kepada Allah. Sebab itu jumlah para rasul sangat ramai. Yang disebut dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal sebanyak 315. Dalam setengah riwayat 313. Tapi Dr. Sulaiman Al-Ashqar menyatakan bahawa 315 itu lagi kuat. Dan Rasul dan Nabi sebanyak 124,000 orang Nabi. Cuma tak mahu kita susah, Allah Ta'ala tampilkan untuk dikenali 25 orang sahaja yang disebut dalam Quran. Yang berbakinya Tuhan tidak sebut. Mungkin di India sana ada Rasul. Sebab tu saya beritahu bahawa bila kajian dibuat kepada kitab-kitab Hindu, kitab Veda dan kitab Purana, membuktikan bahawa wujud dalam kitab-kitab tersebut tentang Nabi akhir zaman, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikaji oleh Dr. Wek Prakash, dan kitab-kitab agama Hindu itu ditulis dalam bahasa Sanskrit, bahasa yang sudah tidak dituturkan lagi di dunia, bukan bahasa Tamil atau bahasa Hindu. Hanya pakar-pakar sahaja yang mengkaji di universiti bahasa tersebut yang mengetahui makna bahasa tersebut. Kajian Dr. Wek Prakash bertitik tolak apabila dia melihat, apabila sami-sami membaca doa dalam rumah ibadah mereka, pasti akan dimulakan dengan menyebut nama Narasansa. Lalu keinginan membuat-buat dalam hatinya ingin bertanya, ingin mengetahui siapakah Narasansa, tokoh yang sangat hebat ini, sehingga tidak ada doa yang dibaca melainkan didahulukan dengan namanya disebut. Setelah dia buat kajian, direngkaskan, dia menemui bahawa Narasansa ini ibunya bernama Sumati, bapanya bernama Wisnu Yas, dan Sansa diberikan 4 kalungan bunga dan dianugerahkan 10,000 ekor lembu. Narasansa menaiki unta merah dan Narasansa hidup di padang pasir. Lalu siapa Narasansa itu? Dalam bahasa Sanskrit, Narasansa bermakna
yang terpuji dalam bahasa Arab Muhammad, Ibu Narashansa Sumati dalam bahasa Melayu makna yang jujur, dalam bahasa Arabnya Aminah, dan bapa Narashansa Wisnu Yas dalam bahasa Melayu bermakna hamba Tuhan, dalam bahasa Arab Abdullah. Dan 4 kalungan bunga yang disebut itu, kata Dr. Wek Prakas, adalah lambang persahabatan dan legasi yang sejati, yakni mewakili 4 orang sahabat Narashansa, yakni sahabat Muhammad, Abu Bakar, Osman, Ali, dan juga Umar radhiyallahu anhum. 10,000 ekor lembu pula bermakna lambang kemuliaan, keagungan dalam tradisi agama Hindu. Dan 10,000 ekor lembu Narashansa berpendapat tanpa dipengaruhi oleh sesiapa pun bahawa adalah sahabat Muhammad yang membuka kota Mekah, dan itulah jumlah yang tercatat dalam sirah. Dan Narashansa menaiki unta merah, satu-satunya unta yang terdapat di kota Mekah, bukan di benua kecil India. Maka Narashansa dirumuskan oleh Dr. Wek Prakas ialah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, bukan Nabi orang Kristian, bukan Nabi orang Yahudi. Ditambah pula Gautama Siddhartha Gautama Buddha menyebut ketika sebelum kewafatan dia, dan kata Dr. Farid Wajdi, tidak mustahil Siddhartha Gautama Buddha juga adalah Rasul yang diutus ke India pada waktu itu. Tetapi kerana ajarannya ditulis 900 tahun selepas kewafatannya, dan ada setengah riwayat kata 600 tahun, maka berlaku penyelewengan terhadap ajaran yang dibawa oleh Buddha. Walaupun dia dulu membawa ajaran Islam, sebagaimana terselewengnya ajaran Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa yang dulu namanya Islam, tetapi setelah 90 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, Bible atau Injil ditulis semula, maka berlaku penyelewengan, akhirnya Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Buddha sebelum meninggal dia menyebut bahawa aku bukanlah materia yang terakhir. Selepas ini akan ada materia yang terakhir, lalu dia menyebut ciri-cirinya, dan ciri-ciri yang disebut itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makna materia adalah utusan Tuhan. Sebenarnya nama Nabi kita ni sangat hebat, sudah disebut, ajarannya sudah diberitakan. Sebab itu para orang Yahudi kita dah tahu mereka berpindah ke kota Madinah daripada Syam, daripada Palestin, semata-mata kerana kitab mereka menyebut Nabi akhir zaman akan berhijrah di kota Madinah Yasrib suatu ketika nanti. Lalu mereka menunggu lebih 500 tahun. Dan mereka menganggap bahawa Nabi akhir zaman itu dari kalangan Bani Israel. Nabi SAW ini adalah anugerah yang besar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Rasul adalah anugerah yang besar kepada orang-orang beriman apabila mereka merutuskan Rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Yatluna alaihi ayati, Rasul itu membaca kepada mereka ayat-ayat Tuhan. Yatlu alaihi, membaca ayat-ayat Tuhan yakni Quran. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar kitab dan hikmah. Wa in kanu, mereka dahulu adalah lafi dalalim mubin, berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Tugas Rasul ialah membaca ayat Al-Quran. Ayat-ayat Tuhan Nabi tak sembunyi satu pun. Kemudian wa yuzakkihim, dia menyucikan jiwa. Hari ini tuan-tuan kita tengok, orang kebanyakan fokus pada akal. Orang tidak fokus pada hati. Sedangkan para Rasul dia menyucikan hati. Bukan sahaja wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu, tapi juga membersihkan jiwa. Kadang-kadang di sekolah, minta maaf, di semua kebanyakan kita tumpu pada akademik. Akhlak, perangai, sifat kadang-kadang tidak diambil berat. Hanya sambil lewa sahaja. Mewujudkan jiwa yang bersih seolah-olah sudah tidak lagi menjadi agenda besar. Orang akan bercakap tentang akademik. Budak ni mesti lulus begini, mesti dapat pencapaian begini. Tapi akhlak begitu begini, orang tidak peduli sangat.
Berapa ramai pelajar-pelajar yang lulus, yang hebat dalam pembelajaran, tapi tengok macam mana kehidupan mereka. Bagaimana mereka dengan masjid? Hari ini masjid kehilangan anak-anak muda. Di mana anak-anak muda kita? Kebanyakan mereka tidak ada di masjid. Sekarang di mana mereka kalau kita ada anak muda di rumah kita? Sedangkan dahulu pada zaman Nabi SAW, orang-orang muda lah yang membantu perjuangan Nabi. Siapa Nabi kata halafani syabab wa khalafani syuyukh, yang banyak memberikan tahalluf dan taat setia pada aku ialah golongan pemuda. Yang menentang aku kebanyakan orang-orang tua. Nabi adalah anugerah. Nabi datang meninggalkan kita dua pusaka yang besar, iaitu Al-Quran dan hadis. Nabi tak tinggalkan selipernya. Nabi tak tinggalkan jubahnya. Nabi tak tinggalkan serbannya. Nabi tinggal ialah Quran dan sunnah. Ini yang sepatutnya kita highlightkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dengan Quran hari ini? Berapa Quran kita baca? Berapa ayat kita sudah faham hari ini? Dalam 24 jam yang Tuhan beri, berapa ayat yang kita mampu fahamkan? Dalam keadaan kita mempunyai pemikiran yang tajam, kita boleh memahami banyak perkara dalam perkara dunia kita. Tiba-tiba kalau kita terkandas untuk memahami Quran, bukan kita tidak mampu memahaminya, kerana kita tidak berusaha ke arah itu. Berapa ramai hari ini orang yang sangat teruja bila mendengar hadis-hadis Nabi dibacakan di masjid-masjid dan surau-surau. Seorang ulama hadis menyebut bahawa aku pergi menjejaki hadis, tidak pernah menaiki kenderaan. Daripada Kufah ke Palestin, aku berjalan 100 km sehari. Tidak pernah menaiki kenderaan dengan berjalan kaki. Bayangkan 100 km sehari dia berjalan dengan cepat. Di belakangnya ada bebanan kitab yang berat. Aku kena kencing berdarah 2 kali kerana panasnya perjalanan menempuh padang pasir dan lamanya berdiri dan berjalan. 2 kali aku kencing berdarah dan dia tidak pernah berhenti daripada mempelajari ilmu. Dan hari ini ketika Maulidur Rasul dibuat setiap tahun, ketika kuliah-kuliah hadis, kuliah-kuliah ilmu diadakan masjid, di mana kita pada waktu itu? Kita marah bila orang Perancis menghina Nabi kita. Tuan-tuan, menghina Nabi ni bukan manusia beriman saja marah, binatang pun marah. Pernah berlaku pada satu waktu seorang padri mengutuk Nabi ketika dia berceramah. Tiba-tiba ada seekor anjing yang diikat di rantai pada satu tiang, seolah-olah cuba menerkamnya. Sedangkan anjing itu diikat dengan rantai. Setiap kali dia mengutuk Nabi Muhammad, anjing itu cuba menerkam. Orang pun heran. Dia kata jangan bimbang, anjing itu sebenarnya dia baik. Sebab dia tengok tangan aku macam ni dia pun macam nak tekan. Bukan sebab aku kutuk Muhammad. Lalu dia pun meneruskan ceramah dia. Lalu anjing itu menekan dan putus tali, putus rantai yang besi tersebut. Lalu menekan dan menggigit lehernya. Dan matilah padri itu ketika mengecam Nabi SAW. Dan ketika kita berceramah tentang Nabi, padri itu kita yakin berada di alam barzah, sedang diseksa kerana mengutuk Rasulullah SAW. Mengutuk Nabi bukan sahaja manusia yang beriman murka, bukan sahaja Allah, bukan sahaja malaikat di langit, bahkan binatang pun benci kepada orang yang menghina Rasulullah. Tuan-tuan, kecintaan kepada Nabi, kita nak tengok bekas Nabi tak ada dah tuan-tuan. Hari ni orang duk sibuk capal Nabi. Memang ada dalam hadis capal Nabi, bentuk begini-begini, tapi yang asli dah tak ada. Demi Allah, kalau ada yang asli, kita sanggup pergi jauh-jauh pun tuan-tuan, nak tengok, dan kita sanggup letakkan atas kepala kita. Kerana apa sahaja yang dihubungkan dengan Nabi, dia menjadi mulia. Tapi sekarang yang ada hanya replika, hanya lukisan. Ada ulama membenarkan, tapi jangan teruja sangat. Bukan itu fokus dakwah Nabi. Para sahabat tidak berbincang tentang perkara ini. Dan kebanyakan apa yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat, mereka minta dikebumikan bersama-sama mereka. Mereka tidak pusakakan kepada anak-anak cucu mereka. Anas bin Malik, seorang sahabat yang menjadi khodam Nabi ketika usia 10 tahun. Dan menjadi khodam sampai dia berusia 20 tahun. Dan Nabi wafat. Nabi pernah menghadiahkan kepadanya sebatang tongkat kecil ketika dia kanak-kanak. Dan pada hari dia nak meninggal dunia, dia wasiat pada keluarganya,
kebumikan aku dengan tongkatku sekali, supaya aku bangkit di hadapan Allah. Aku nak menunjukkan bukti pada Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah khadam kecil kamu yang pernah berkhidmat pada kamu suatu ketika dahulu. Berilah syafaat kepadaku. Mereka sayangkan Nabi sehingga mereka mahu semua tinggalan Nabi dikebumikan bersama mereka. Mereka tidak beri kepada orang lain untuk dijadikan sebagai hadiah dan sebagainya. Khalid Al-Walid mempunyai beberapa helai rambut Nabi, lalu dia jahit pada kupiahnya, dipakaikan dengan serban perangnya, dan dia pergi ke medan perang membawa dan dia rasakan Rasulullah bersamanya. Kerana apa yang ada pada Rasulullah boleh tabarruk, boleh kita ambil berkatnya kalau benar-benar dia adalah merupakan yang betul-betul daripada Rasulullah. Hari ini banyak benar orang buat pameran cakap ini Rasulullah punya, ini Rasulullah punya. Tuan-tuan, kalau betul yang Rasulullah punya yang sangat eksklusif hanya ada di Museum Tok Kapi, mana-mana negara nak bawa satu-satu benda yang memang betul telah disahkan bahawa kepunyaan Rasulullah, dia punya insuran dia saja $1 juta. Kalau setakat madrasah-madrasah memang tak mampu nak bawa. Kalau yang betul Rasulullah, hari ini orang pamerkan macam-macam pameran. Kononnya serban Imam Syafi'i. Orang dulu berserban besar, kenapa? Kerana kain serban itulah akan digunakan sebagai kain kafannya bila dia meninggal dunia. Para ulama dulu berserban besar bukan nak menunjukkan mereka ilmu, mereka warak, mereka lebih hebat daripada orang lain. Tapi kain serban itulah nanti akan dijadikan kain kafan dan dikebumikan bersama-sama mereka. Orang-orang Kelantan dulu mereka pergi ke mana-mana mereka memakai serban. Serban dengan kain pelekat itulah yang akan dijadikan kain sembahyang bila mereka menunaikan solat nanti. Kalau Imam Syafi'i, serban Imam Syafi'i, siapa? Imam Syafi'i akan kebumikan dengan dirinya sekali. Yang paling kita tengok ada orang hari ni dekat pameran tu di negeri saya, Kelantan. Tapi bukan kerajaan negeri yang buat. Satu madrasah secara dia buat pun tak ada permit. Dan dibawa ke Melaka baru ni. Dipamerkan kononnya ada nama batu-batu ababil yang guna untuk rejam tentera Abraha tu. Beribu tahun orang tak pernah, 1000 tahun lebih dah, orang tak pernah bincang pasal batu tersebut. Tak ada mana-mana ulama sebut dalam kitab batu tu tersembunyi kat sini. Tiba-tiba kau dapat, dari mana kau dapat? Batu tu sijil, bukan ababil. Ababil tu burung. Situ dah silap dah. Burung ababil pula, ababil bukan nama burung. Ababil maknanya bergerak dalam bentuk berbaris-baris. Burung itu turun dalam bentuk berbaris. Bukan nama burung tu ababil. Tak ada nama burung ababil. Apa nama burung tak tahu. Batu tu hilang begitu je setelah direjam tentera Abraha. Tiba-tiba boleh buat pameran. Senang sangat nak declarekan itu, ini, apa semua. Dan yang terbaru, baru lagi, saya tengok bagaimana dijual RM350. Kepengan-kepengan papan yang kononnya daripada kapal Bahtera Nabi Nuh. Beli, ada orang beli, percaya. Entah kayu mana dia ambil, kemudian dia paket-paket kecil besar-besar tu, 350 jual. Bahtera Nabi Nuh tak tahu duduk kat mana sampai sekarang, tak jumpa. Allah sengajakan tak jumpa benda macam tu, supaya Allah tak nak hilangkan fokus kita kepada benda, supaya fokus kita pada perjuangan dan sunnah Nabi, bukan pada lambang dan benda. Sebab tu kapal Nabi Nuh sebesar-besar kapal tak jumpa. Padahal ada satelit, ada macam-macam boleh cari. Nanti kalau jumpa ramai yang pergi takik ambil buat azimat tak apa-apa. Janganlah kita tertipu lama sangat. Saya dah beritahu dulu bagaimana orang percaya pada kayu koka. Kayu koka tidak pernah disebut ratusan tahun. Rumah saya dekat Pondok Pasir Tumbuh, 2 km Pondok Pasir Tumbuh, pondok terbesar negeri Kelantan. Saya selalu pergi pondok tersebut. Kawan-kawan saya ramai belajar kat sana. Tak pernah kedengar Tok Tengku pondok sebut kayu koka apa semua dulu. Tapi 10 tahun ke belakang ni kita tengok dulu. Sekarang dah tak ada dah. Sebab ustaz dah sebut dah. Jual kayu koka. Sampai lebar-lebar pergi ke Mekah tu, lepas buat tawaf, benda yang dia cari bukan air zam-zam, kayu koka dulu. Tasbih kayu koka RM120, sanggup beli.
Buat balik gunakan zikir. Kononnya kalau zikir kayu kokar, dia punya power lebih pada lain. Akhirnya seorang pengkaji pakar dalam bidang perhutanan, profesor di negeri Terengganu, buat kajian. Betulkah wujud sebatang pokok ataupun pokok bernama kokar? Bila dia pergi, tak ada pun. Rupanya yang dikatakan kayu kokar setelah diambil sampel, dimasukkan dalam makmah, dia adalah pokok kayu pen yang keras itu. Bukannya kayu kokar. Saya beritahu tak ada. Yang ada hanya Coca-Cola sahaja. Sebab apa orang mengambil kesempatan di atas umat yang suka benda-benda macam ni? Benda-benda pelik. Macam kat Darussifat, kita buka Darussifat. Kadang-kadang orang pergi jumpa bomoh yang pelik-pelik. Yang boleh beritahu jin ada berapa ekor dalam badan. Yang ni ada kena rasuk orang. Darussifat tak beritahu semua tu. Dan memang kita tak tahu pun. Saya pernah jumpa ada seorang yang, saya nak tak sebutlah siapa. Dia kata ada seorang yang buat perubatan ni, boleh masukkan Fatihah dalam kepala dia, dan dia nampak Fatihah tu bercahaya-cahaya masuk. Mana benda pula Fatihah boleh masuk bercahaya-cahaya ni? Kadang-kadang benda mengarut mudah dipercaya. Nabi dia bawa ajaran. Sebab itu ketika Nabi wafat, apa ayat yang Abu Bakar bacakan pada hari kewafatan Nabi? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu pun rasul-rasul sebelum ini. Adakah kalau Muhammad itu telah wafat atau terbunuh dalam medan peperangan, kamu memalingkan tumit daripada perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi? Yang Abu Bakar sebut ialah perjuangan. Jangan bila Nabi dah wafat, orang tinggalkan perjuangan Nabi. Orang tinggalkan sunnah Nabi. Hari ni kita tengok masjid berapa kerak yang datang, berapa peratus. Kuliah-kuliah berapa peratus yang datang. Ini semua sunnah Nabi yang besar. Saya dah beritahu sahabat nak dapatkan hadis, dia sanggup sebulan perjalanan. Masya Allah, tuan-tuan merempuh padang pasir dengan perjalanan yang menjemukan, dengan debu pasir, dengan tak ada R&R yang boleh berhenti sesuka hati. Dia boleh menempuh perjalanan untuk satu hadis. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, bagaimana kalau nak jawab? Kalau hadis dibacakan, Al-Quran dihuraikan, ilmu disampaikan, lalu kejahilan kita bukan kerana tidak ada peluang, tapi kerana kita tidak mengambil peluang dan saat itu. Sudah banyak sangat ke ilmu yang besaran di dada kita, sehingga ada manusia yang tak mahu belajar. Sudah lepaskah ilmu fardu ain? Setinggi mana sijil kita, tuan-tuan? Ada 5 PhD sekalipun, kalau fardu ain tidak lepas, dia akan sangkut. Yang Nabi sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Yang wajib itu ialah fardu ain. Fardu ain dalam akidah, fardu ain dalam ibadah, fardu ain dalam tasawuf ataupun ilmu penyucian jiwa. Dah settlekah kita? Dah tahu semua ke bab sembahyang? Bab puasa? Bab haji tak apalah, tabung haji akan buat kursus nanti. Penyucian jiwa tahukah? Semuanya akan didapati bila kita mendengar hadis Rasulullah. Ini peninggalan Nabi. Kita nak dapat bekas Nabi, janggut Nabi, kita tak jumpa dah, tuan-tuan. Semua bekas Nabi kalau ada, insya-Allah dia memberi manfaat. Tuan-tuan, Nabi kalau dia meludah, kadang-kadang Nabi meludah, dan walaupun bukan selalu, sekali-sekala Nabi meludah, tak akan jatuh ke tanah air ludah Nabi, kecuali akan disambut oleh para sahabat dan dia lumurkan ke muka dan wajah mereka. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Alio Nabi bukan macam alio kita. Kalau kita jangan buat.
Tapi kalau ulama yang betul-betul power wali Allah, saya tak berani nak cakap sebab pernah berlaku. Tok guru pondok kampung saya, yang tok guru pondok Pasir Tumbuh tu, Tuan Guru Haji Abu Bakar, dia bawa 2 anak dia yang kecil. Kemudian anak dia kemudian akan jadi tok guru pondok selepas tu. Pengganti dia Tuan Guru Haji Abdul Aziz dan Haji Mustafa. Masa tu dia bawa kepada Tok Kenali. Dia minta Tok Kenali ludah dalam mulut anak dia. Tok Kenali tak sampai hati. Tok Kenali kata minta air je lah. Tok Kenali pun ludah sikit, buat syarat. Dia pun minum air tersebut. Dua-dua jadi ulama, tuan-tuan. Tak mustahil Tok Kenali sebab orang hebat. Duduk kat Mekah 20 tahun berguru. Tok guru dia adalah ulama Fatani yang terkenal, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. 2 orang di negara Arab yang dianggap boleh menulis kitab Arab sama dengan orang Arab. Orang lain boleh tulis, tapi yang sama dengan orang Arab 2 orang. Satu tok guru kepada Tok Kenali tadi, Wan Ahmad Fatani, dan juga ulama daripada Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. 2 ni je, tuan-tuan. Bila tok guru dia meninggal, barulah Tok Kenali balik daripada Mekah, balik ke Kelantan, buka pondok. Kitab tak bawa balik, duit tak ada nak beli kitab. Orang miskin. Tolong kawan-kawan memasak, dapat makan. Tapi hafalan dia sangat kuat. Mengajar tafsir Al-Khazin, tak bawa kitab. Tafsir Al-Khazin ni tebal, tuan-tuan. Antara tafsir yang susah. Tak bawa kitab. Kalau orang macam tu mungkinlah. Tu pun tak ada hadis suruh buat, mungkin boleh. Kita nak ambil. Tapi kalau setakat biasa-biasa ustaz yang mengajar kuliah maghrib, tak payah. Saya ingat lagi Tok Guni Aziz, slipper dia berapa kali hilang. Orang ambil buat berkat. Dia ingat tak berdosa curi slipper tuan guru. Akhirnya Tok Guni Aziz ambil slipper dia, bila dia pergi ke mana dia selit tempat lain. Kau tengok orang dah tengok dah. Habis dia rembat dia. Tok Guni Aziz cukup marah kalau orang puja-puja dia, nak peluk-peluk, dakap-dakap dia. Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia meluk sahabat. Kalau Nabi ambil sembahyang, tak ada air yang akan bertitik jatuh, kecuali sahabat akan ambil sapu. Siapa lagi kadang-kadang tengok macam nak bergaduh, Nabi kata ambil air. Mereka bubuh air dalam besing, Nabi pun ludah, lalu mereka ramai-ramai buat minum dan sebagainya. Ini Rasulullah. Peluh Rasulullah berbau kasturi. Ini ada dalam hadis, tuan-tuan. Kitab Muhammadur Rasulullah yang ditulis oleh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, keturunan Rasulullah. Dalam ni ada sebut Nabi manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Sebagaimana batu banyak, tapi berbeza batu permata dengan batu yang ada tengah-tengah jalan. Nabi kalau keluar peluh Nabi wangi daripada kasturi. Walaupun peluh Nabi dia wangi daripada kasturi, Nabi lah orang yang paling suka makan minyak wangi. Kalau Nabi tak pakai minyak wangi pun tak ada hal punya. Sebab tu kalau ada orang mimpi jumpa Rasulullah, ni betul-betul jumpa ni, kalau dia bersalam, kadang-kadang bangun pagi akan tercium bau harum. Tapi mimpi jumpa Rasulullah betul lah. Mimpi jumpa Rasulullah tak pasal. Tuan guru kami Dr. Haruddin, saya ingat lagi waktu kuliah, orang tanya dia, Tuan guru pernah jumpa Rasulullah? Dia pun senyap berapa dekat 2 minit juga. Kita pun heran kenapa dia tak jawab terus. Dia kata soalan ni lah saya pernah tanya kepada tuan guru saya, yang pengarang kitab Kamus Al-Marbawi tu, Syekh Idris Al-Marbawi, yang pengarang kitab Bahrul Mazi tu. Tok Guru Haruddin belajar dengan dia ilmu-ilmu perubatan Islam dan ilmu agama. Masa tu dia buat PhD kat sana. Syekh ni dia sangat pakar bahasa Arab. Dia boleh buat kamus. Dia mengajar dekat masjid sana pun mengajar dalam bahasa Arab. Kalau ada kitab-kitab yang susah nak faham ibaratnya, dia akan rujuk kepada Syekh Idris Al-Marbawi, di samping ulama-ulama lain yang ada di Mesir pada waktu tu. Dia pernah tanya Idris Al-Marbawi,
Tuan Syekh pernah tak mimpi jumpa Nabi? Sebulan Syekh Idris Al-Mabawi tidak memberikan jawapan dan seolah-olah tidak layang kepada Tuan Guru Harun ni, sehingga akan timbul rasa bersalah. Akhirnya dekat sebulan baru dia beritahu, Harun, sebenarnya aku bukan tak nak jawab. Aku bimbang kalau aku jawab, lalu timbul rasa bangga, rasa riak, rasa hebat, lalu Allah tarik nikmat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia pernah bertemu. Nak bertemu dengan Nabi, tuan-tuan, kena ada kerinduan. Selagi kerinduan tidak ada di hati kita, kemungkinan kita susah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Sebab tu seorang ulama Mesir, saya dengar ceramah dia, Syekh Muhammad Hassan, dia kata ada seorang makcik di kawasan pedalaman di Mesir yang sakit, dan dia minta seorang doktor, dia minta Syekh tersebut bawa datang jumpa dia. Dia minta Syekh tu datang sebab dia sakit. Jadi Syekh Hassan pun pergi, bawa doktor siap, sebab hajat makcik tu jauh masuk ke dalam. Dia pun beri salam, makcik tu keluar, anak dia dah demam berapa hari tak boleh bangun, semayang pun sambil baring. Dia tanya, makcik, sekitar orang dah bawa doktor dah? Dia kata, aku bukan nak jumpa doktor. Aku sakit, aku nak tanya pada kamu. Sudah 2-3 malam Rasulullah tidak datang dalam mimpiku. Makcik dekat kampung, kerana dia cintakan Rasulullah, Rasulullah datang ziarah dia tiap-tiap malam. Dan bila terputus mimpi tersebut, dia jatuh sakit. Hari ini kita tanya, tuan-tuan, sejauh mana kecintaan kita pada Rasulullah? Rasulullah ni, tuan-tuan, dia tak pandang pada anak-anak buah dia, pada umat dia yang berdosa ke, yang macam mana, yang rendah taraf ke, dia layan sama je, tuan-tuan. Kita teruskan je. Marilah pendosa macam mana, orang buat salah macam mana, Rasulullah tak pernah halau. Sebagaimana seorang doktor, kalau datang orang sakit, nak azan. Okay. Kita berhenti kejap azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita tengok Rasulullah SAW ni dia sayang kepada semua umatnya. Tidak kira siapa. Bahkan Nabi pernah sebut, syafaatku di kabair min ummati. Syafaatku terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa besar di kalangan umatku. Sebab itu kita tengok dalam Islam satu agama yang dia tidak pernah menutup pintu kepada sesiapa pun kalau orang itu ingin berubah menjadi baik. Allah dalam Islam, Nabi sebut Allah suka kepada manusia yang berubah menjadi baik lebih daripada seorang yang kehilangan unta di padang pasir. Tuan-tuan bayang seorang pengembara di padang pasir, atas unta segala makanan, segala air dan sebagainya. Tiba-tiba dia tambak unta ni kerana nak pergi kencing, nak pergi apa. Dia balik daripada tempat dia kencing, tengok unta dah lari. Bayangkan putusnya harapan dia. Tengah padang pasir panas ni, unta tak nampak dah, sayuk tak nampak pergi mana. Sedangkan padang pasir sangat luas. Tak mungkin dia dapat berjalan kaki dengan keadaan dia lapar, makanan tak ada, air tak ada. Akhirnya dia tak dapat buat apa dah. Lalu dia terduduk, mengenangkan nasibnya yang mungkin akan mati kekeringan di padang pasir. Akhirnya dia tertidur. Bila dia sedar daripada tidur, tengok-tengok unta yang lari tadi betul-betul berada di hadapan dia, dengan baran makanan segala air sikit pun tak hilang. Kerana terlampau gembira sampai orang tu telatah sebut, Maha suci aku. Bukan Maha suci Allah. Kerana gembira sangat. Sampai mulut dia terkeluar perkataan yang lain daripada apa yang disebut oleh hatinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak pandang pun kesalahan ucapan dia itu. Allah kata, aku lebih gembira daripada lelaki yang jumpa untanya kembali setelah harapannya putus, apabila melihat hamba-Ku yang lama berlalu melarikan diri daripadaku, yang jauh meninggalkan aku, tiba-tiba suatu hari dia kembali kepadaku untuk bertaubat dan menjadi baik. Allah lebih suka daripada orang yang kehilangan unta. Tak ada expired date bagi seorang untuk berubah. Tak ada. Kecuali bila nyawa di hujung halkum. Bila kita minum air, kita berkomor macam tu, nyawa dekat situ, barulah pintu taubat ditutup. Selain daripada tu, Tuhan tak akan tutup. Dan yang kedua ialah ketika matahari terbit di sebelah barat. Matahari terbit sebelah timur, terbit sebelah barat, baru tutup pintu taubat. Tak ada manusia tak buat kesilapan kecuali para nabi dan rasul. Ustaz, ulama, tuan guru, wali Allah, sebut siapa pun, pasti dia akan tergelincir dalam hidupnya. Sebab tu kita lepas sembahyang pun tuan-tuan, padahal baru lepas sembahyang, bukan buat dosa. Lepas sembahyang, zikir yang kita kena ucapkan mula-mula sunat, astaghfirullah, bukan alhamdulillah. Patut kalau ikut logik, ni lepas sembahyang ni, alhamdulillah lah dah sudah sembahyang. Berapa ramai orang tak boleh sembahyang, kita alhamdulillah boleh sembahyang. Tak, astaghfirullah. Sunat ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kenapa tuan-tuan? Sebenarnya kita banyak silap. Dalam sembahyang maghrib kita tadi, kalau kita tengok berapa jauh kita pergi. Silap-silap ada yang balik kampung. Balik kampung, selesaikan masalah,
cari barang hilang macam-macam. Ada yang lebih teruk balik ke zaman dia kanak-kanak dulu. Macam-macam hal kita, padahal 5 minit untuk ingatkan Tuhan, kita tak mampu untuk ingatkan Tuhan. Sebab tu kalau dengan amal untuk masuk syurga, tak ada orang boleh lepas. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Antara cara dapat rahmat Allah ialah beribadah kepada Allah. Dan kalau orang sudah berubah, jangan dikecam, jangan diungkit lagi kisah-kisah silamnya. Para sahabat bukannya orang-orang baik sebelum ini, bukan semua orang baik. Ada yang pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Ada yang kaki penzina. Ada yang peminum arak tegar. Ada yang suka berperang dan membunuh. Tapi pada hari mereka kembali kepada Allah dengan kalimah syahadatain, maka semua rekod lama dipadamkan. Tiada siapa lagi mengungkit tentang Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun bapaknya penentang nombor 1 Nabi. Sampai Nabi sebut, haza Fir'aun min hazihil ummah. Inilah Fir'aun pada umat ini. Tetapi Abu Jahal, Ikrimah anaknya, setelah memeluk Islam, orang tidak ungkit pun penentangan dia bersama bapaknya terhadap Nabi SAW yang telah berlalu. Siapa di depan kita tak buat dosa? Kita, tuan-tuan, dosa kita hanya disembunyikan oleh Allah saja. Itu beza kita dengan orang lain yang buat dosa, kemudian dosanya didedahkan oleh Allah kepada khalayak dengan kita. Kita buat dosa kadang-kadang cuma Allah tutup dosa kita. Lalu manusia melihat sisi baik kita. Sisi buruk kita ditutup oleh Allah. Sebab tu kita jangan merasa hebat. Kalau Allah bongkarkan dosa kita, kita buat dalam bilik yang paling tertutup pun orang akan tahu. Tapi mujurlah, Allah tutup dosa kita. Allah tutup perasaan hati kita yang tak apa-apa bercakap. Kadang-kadang dengan bini, marah ke bini, siap nak bunuh bini, contoh dalam hati. Mujur Allah tak keluarkan dalam bentuk tulisan. Kalau tidak, bini pun lari daripada kita. Kita bukan baik sangat, tuan-tuan. Cuma Allah tutup sahaja kesalahan kita. Dan akhir saya nak sebut Nabi Muhammad SAW. Dia sangat sayangkan kita. Bila di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, kita akan bangkit di padang mahsyar. Yang nombor 50, 60 bukan saya nak menakutkan. Nabi dah sebut dalam hadis, a'maru ummati ma baina 60 was 70 wa akulluhum man yajuzu zalik. Ini adalah kata Nabi, bukan doktor pakar, bukan siapa-siapa. Umur umatku antara 60 70. Yang lebih daripada itu akulluhum, paling sedikit di kalangan mereka. Saya 50. Kalau saya meninggal umur Nabi 13 tahun lagi. Pejan celek 13 tahun, sekejap je. Sekejap je, tuan-tuan. Saya duduk kat Melaka 20 tahun lebih, tak terasa. Saya kuliah dekat Masjid Selanda 20 tahun lebih, rasa baru je. Sebab masa cepat berlalu. Kadang-kadang kita tengok dalam grup WhatsApp SPM kan, 1987 ada grup WhatsApp SPM. Kita tengok, Allah, kenangan balik. Rasa baru saja kita lepas sekolah beberapa tahun lepas. Dan gambar grup WhatsApp SPM, grup WhatsApp Tadika. Kan? Ada semua. Grup WhatsApp waktu askar dulu. Geng-geng askar orang lain tak boleh masuk. Geng-geng askar pencen punya. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita. Saya dalam grup WhatsApp SPM sekolah madrasah dulu. Tengok hari ni dia orang duk susung kawan-kawan yang sudah kembali ke rahmatullah. Seorang yang kena kanser ada, yang penyakit tu ada, yang macam-macam. Dah dekat 10 orang dah. Kawan-kawan kami yang grup yang sama tua ni telah kembali ke rahmatullah. Dan kita sedang meniti hari sekarang. Meniti hari, tuan-tuan. Apa yang kita nak bangga sangat dengan hidup kita ini? Kalau tidak ada kecintaan pada Rasulullah dalam hati kita, tidak melaksanakan sunnah, tuan-tuan nak kejar harta sebanyak mana sangat. Saya nak tahu ada orang yang bekerja sampai subuh tak sempat sembahyang kerana sibuk nak kerja pagi. Kemudian balik petang kerana sibuk kerja, asar pun tidak solat. Maghrib dan isyak pun lebur. Lalu dia pergi kerja balik.
Dia kumpulkan harta dan dia tidak termasuk salah seorang jutawan pun dalam negara kita. Ketika orang lain jadi jutawan, dia tetap kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, malam yang dia tak kais. Apa yang mereka dapat? Hanya sekadar untuk menafkahkan diri sendiri dan sedikit simpanan yang akhirnya menjadi rebutan kepada ahli keluarga. Dan suatu hari nanti tuan-tuan, kalau sakit sudah datang pada kita. Kadang-kadang kita duduk rumah kita, tempat yang paling jauh kita boleh pergi hanya bilik air dalam rumah kita sahaja. Kita dah jumpa ramai kawan-kawan kita yang sakit terlantar di rumah, tak boleh datang dah. Masjid tak boleh pergi. Dia hanya berkelitau dalam rumah saja. Paling jauh dia pergi ke dapur untuk makan. Tak ada dah mengetir-ngetir dengan kawan ni. Dan mereka menunggu hari untuk bertemu dengan Allah. Ada yang kronik berada di hospital, koma, tak sedarkan diri. Dulu siapa mereka? Mereka juga seperti kita yang sihat walafiat, yang boleh kemari ke hulu ke hilir macam kita juga. Tapi suatu hari nanti bila sakit datang, itulah penghujung hidup manusia. Yang menjadi peneman hanya baki amal soleh yang telah dibuat. Dan berapa ramailah orang-orang yang hebat, rumahnya besar, kaya, hebat, sekarang semuanya berada dalam kubur 7 kaki. Apa yang mereka bawa? Saya pernah jumpa kawan yang meninggal dunia. Orang letak jenazahnya atas tikar yang paling reput dalam rumahnya, sedangkan tersandar di dinding rumahnya itu kapet yang telah digulung. Walaupun semua dalam rumahnya itu dia yang beli, kerana isterinya suri rumah tidak bekerja. Tapi kerana nilai dunia sudah habis ditarik oleh Allah, akhirnya tikar yang paling reput menjadi tempat melapikkan mayat dan jenazahnya. Itu sahaja nilai dunia kita. Yang ada ialah amal soleh. Sebab tu jangan berkira di hujung usia. Jangan berfikir macam orang muda yang nak hidup 40-50 tahun lagi. Jangan kita berada di takut lama. Buatlah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada dalam hati seseorang itu, yakni iman mereka, takwa mereka, kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Orang lain tak boleh merubah kita. Turunlah ustaz daripada langit pun tak boleh mengubah kita. Kita sendiri berfikir tentang masa depan kita. Kalau kita mahu masa depan yang suram, yang gelap, pilihlah untuk tidak bersama dengan Rasulullah. Tapi kalau kita mahu kubur kita terang benderang dan sejauh mata memandang, kalau kita mahu pencing dalam kubur kita tidak bekerja dan dapat nikmat syurga dan sebagainya di akhirat, maka berpenatlah sekejap. Penatlah sekejap. Kita akan dapat hasilnya nanti. Dan akhirnya tuan-tuan, banyaklah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengurusi kita sebut tadi, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyar. Siapa yang selawat pada Nabi, Allah selawat kepadanya 10 kali. Tidak ada ibadah yang Allah mulakan dengan zatnya sendiri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, yusalluna. Kalau siapa belajar bahasa Arab, yusalluna ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia menunjukkan istimrar, berterusan, tidak berhenti-henti. Maknanya kalau kita terjemah, sesungguhnya Allah dan para malaikat tidak berhenti-henti berselawat pada Nabi SAW. Maksud Allah selawat, Allah berikan rahmat pada Nabi, tak pernah berhenti mencurah-curah. Maksud malaikat selawat, malaikat berdoa pada Nabi, tak pernah berhenti-henti. Barulah Tuhan panggil orang beriman setelah Allah memberitahu dia dan para malaikat pun berselawat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah ke atas Nabi dan ucapkanlah salam ke atasnya. Tuan-tuan ingat, Allah mulakan dengan zatnya sendiri. Selawatlah tuan-tuan. Tuan-tuan rasa gundah gelanda, selawatlah. Rasa banyak kerja susah nak buat, selawatlah. Apa saja selawat, sebanyak mana tidak kira. Maulana Rasyid Abdul Rasyid Gangohi, ulama terkenal daripada India, dia kata yang dikira banyak bagi dia, mengikut ijtihad dia, mengikut pendapat dia, kurang-kurang 300 ke atas.
Kalau bawah 300 bagi dia tak banyak. Itu pun dia letak standard untuk orang awam. Bukan standard maulana, bukan standard syekh, bukan standard tuan guru. Itu standard orang-orang macam kita. Kalau dapat 300 cukup, alhamdulillah. Setiap hari istiqamah, bukan sekali duduk. Kalau dapat 24 jam pun cukuplah. Asalkan setiap hari jangan berhenti. Tak sempat siang, kita qada malam. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ini kita buat, Nabi sebut orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat nanti, dia ialah orang yang paling banyak berselawat. Kita tak mampu nak qiyamul lail lagi, tak mampu nak buat amalan hebat, berselawat. Selawat cukup senang. Dan disebut dalam hadis, siapa yang berselawat pada Nabi, Nabi akan berselawat kepadanya. Dan disebut oleh dalam hadis, Nabi akan kata Allahumma salli ala fulan, dengan menyebut nama dia. Kalau yang berselawat tu soleh, Allahumma salli ala soleh. Kita jangan tanya macam mana Nabi nak sebut, kerana umatnya juta-juta selawat. Itu bukan kerja kita. Kerana Nabi berada di alam lain, bukan di alam dunia yang macam kita. Setiap hari Jumaat, kalau kita banyak berselawat, akan diletakkan selawat kita dalam dulan cahaya dan akan dibawa ke kubur Nabi. Akan sebut, sesianu bin sianu dari kampung sekian-sekian berselawat padamu ya Rasulullah. Rasulullah terima. Dan besok Rasulullah akan cari di akhirat kita semua. Ingatlah, Rasulullah paling penting. Dan Rasulullah ajar semua perkara. Daripada sekecil-kecil masuk tandas, daripada makanan jilat jari, daripada tangan yang dihulurkan ketika makan, daripada cara bercebok, daripada menutup mulut ketika menguap, bagaimana mengurus bersin, bagaimana bersama dengan isteri dalam kelambu. Semuanya Nabi ajar, termasuk politik, termasuk negara yang tak sempat saya sebutkan. Semuanya Nabi ajar. Jangan kita tinggalkan apa yang Nabi ajar dengan mengambil separuh-separuh. Kerana Nabi menjadi Rasul bukan 23 hari, bukan 23 bulan, tapi 23 tahun. Ayat dalam Quran tentang solat hanya 150. Ayat tentang zakat hanya 330 lebih. Ayat tentang haji lagi sedikit. Sedangkan Quran ada 6,000 lebih ayat. Semua berkaitan dengan kehidupan manusia dibincang dalam Quran. Kemudian ditambahkan dengan hadis lagi. Pendek kata, tidak ada ruang hidup manusia yang Allah suruh kita tentukan cara sendiri. Termasuk menengkurkan kasut kita ketika nak pakai pergi kerja pun Nabi ajarkan dalam hadis. Saya dah kena hari apa tu. Saya dah tahu hadis ni. Memang saya pagi-pagi saya tengkur. Walaupun tak ada apa, saya yakin saya akan tengkur. Hari tu saya tengkur tak berapa kuat. Ambil syarat aja. Bila sorong kaki, rasa lembek. Kata menatang apa pula ni lembek ni. Tengkur-tengkur lagi, rupanya katak tu. Siap berak lagi dalam tu. Patutlah Nabi kata tengkurkan. Itu baru katak. Kalau buat ulang, sampai ke tengkur kasut tu, bapa kita tak sempat ajar kita. Tapi Rasul kita ajar kita. Nak tidur, tutup lampu. Baca pendinding. Macam-macam. Termasuk penyakit, saya dah beritahu dulu, yang doktor pun tidak tahu. Penyakit ain, yang disebut pembunuh, antara pembunuh terbesar. Dan saya tengah tulis buku berkaitan dengan ain. Doakan supaya berjaya tulis. Kerana buku tentang penyakit ain hampir tidak ada di pasaran yang ditulis dalam bahasa Melayu, kecuali sangat sedikit. Kebanyakan ditulis oleh orang Arab. Sedangkan penyakit ain, pandangan mata manusia, kalau kita tak ada pendinding, dia sangat bahaya. Rasulullah beritahu semua. Yang doktor homopati, doktor alopati, semua tak dapat trace penyakit ini. Tapi Nabi beritahu. Pendek kata, kalau kita baca sunnah Nabi, sangat baik. Sebab tu saya anjurkan jemaah tabligh, sahabat-sahabat kita yang baca Muntakhab Al-Hadis, Fadailul A'ma, sementara selepas isyak, selepas asar, teruskan tuan-tuan. Teruskan. Lepas subuh 1-2 hadis, tak hurai tak apa. Cukup dengan huraian Maulana itu. Cukup baca untuk orang faham biar. Orang nak dengar, tak dengar sudah. Sebab bukan lama pun. Teruskan. Kalau setiap hari 1 hadis orang dengar, 2 hadis orang dengar, berapa ilmu orang dapat? Saya kalau orang baca Muntakhab hadis ke apa, saya kalau tak ada kerja yang emergency, saya akan dengar. Dan kadang-kadang banyak hadis yang saya tak pernah jumpa. Kerana hadis banyak. Ataupun kita jumpa lama sangat, kita tak ingat dah.
Kita dapat ilmu balik daripada dibaca, walaupun yang baca tu bukan ustaz pun. Itu marilah kita ambil pengajaran malam ni. Jangan lupa berselawat pada Nabi. Tentukan mengikut kemampuan masing-masing tuan-tuan. Saya tak paksa, terpulang pada tuan-tuan. Jangan ada hari-hari yang berlalu tanpa diucapkan selawat. Jangan hanya berpada selawat dalam solat saja. Jadikan dia sebagai wirid kita, sebagai rutin kita, supaya bertambah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita bangkit di akhirat kita berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa setakat itulah. Kerana musim Covid ni tak boleh lama-lama kuliah ceramah. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tidak memenuhi hasrat pengerusi dan tuan-tuan sekalian dengan ilmu yang sedikit nak menceritakan tokoh yang besar, tokoh yang ubannya pun dikira oleh manusia, tokoh yang rambut dan juga warna matanya pun ditulis dan dikomentasikan, tokoh yang seluruh jasadnya diambil berat. Tak mungkin mulut yang banyak dosa ini mampu mengucapkan semua kebaikan Nabi. Kita minta maaf. Saya minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak sempurna saya sampaikan. Semuanya untuk kebaikan. Yang tidak baik adalah kelemahan sendiri. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Okey tuan-tuan, kita teruskan dengan majlis kuis spontan. Lepas tu terus penyampaian, lepas tu barulah kita solat berjemaah. Ya. Okey. Silakan. Soalan pertama, sebutkan khalifah atau pengganti Nabi yang kedua selepas Nabi wafat. Umar Al-Khattab. Betul. Minta terus sampaikan. Okey. Ngomong. Mana? Muslimah boleh ambil bahagian juga. Tengokkan siapa nak jawab, tengokkan kepala keluar ni dan Ustaz akan pilih. Okey, ataupun tak tingkap kat sebelah tu. Ustaz, kalau boleh kita beri peluang muslimah. Okey, untuk muslimat sebutkan nama dua orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang saja. Muslimat dulu. Muslimat. Muslimat dulu. Isteri Rasulullah. Siapa nak jawab sila boleh keluar. Tengokkan kepala. Okey. Ada mic, ada Siti Aminah. Mic pada Bilal. Okey. Sebut nama. Nama saya Siti Aisyah Suhun. Jawapan dia tidak apa-apa. Siti Aisyah dan Siti Khadijah. Betul. Siti Aisyah dan Siti Khadijah. Betul. Sampaikan. Okey. Beri pada Puan Jamaliah untuk sampaikan. Puan Jamaliah ikut sampaikan. Ada berapa soalan ni? 3. Okey, ni soalan last untuk muslimin Ni soalan last kita bagi yang susah sikit Bukan susah sangat pun. Okey. Sebutkan satu lafaz hadis daripada Rasulullah yang anda hafal walaupun pendek. Satu sahaja. Ya, belakang. Apa dia? Sampaikan. Okey, makna pun okeylah. Boleh. Okey, nah Ustaz. Dipersilakan Ustaz menyampaikan hadiah. Boleh saya? Terima kasih yang berbahagia lagi dirahmati Allah Ustaz kerana mengeluarkan kuis spontan dan juga penyampaian hadiah. Saya serahkan majlis seterusnya kepada Imam Darul Bebal Ustaz Fadil. Dipersilakan. Kita akan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam berita kepada diri kita. Sallallahu alaihi
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
InsyaAllah majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata kepada penceramah telefon Encik Yusof dan juga Cikgu Isa untuk menyampaikan cenderamata kepada penceramah. Dipersilakan penceramah Ustaz Faisal bin Syekh Muhammad. InsyaAllah kita akan menyampaikan kepada pemenang kuis Muhammad Rasul yang tadi yang ada kita isi borang tu. Jadi kita ada pemenang yang terpilih. Ramai yang menyertai ni, ramai yang menang ikutkan semua menang. Tapi kita pilih lah, kalau kita nak bagi semua bening kursi ni kan. Jadi kita bagi pada 10 dari 15 yang terpilih. Okay, yang pertama kita jemput kita menyebut kepada Syarhan Imtiaz bin Muhammad Saufi. Yang kedua Uyim Cik Isa. Seterusnya Muhammad bin Lasim. Mantan Kepala Kursi Muhammad bin Lasim. Seterusnya Zainal Arifin bin Zainal Abidin. Kursi lama Masjid Air Baru. Kursi Masjid Air Baru. Seterusnya Abdul Rahim bin Muhammad Khan. Muhammad Zain bin Muhammad Ali. Muhammad Zahari bin Jamaluddin. Ini untuk muslimat. Seterusnya untuk muslimat, jadi kita minta Puan Jamaliah untuk sampaikan. Kita sebut nama, nanti Puan Jamaliah kita terus bagi pada Puan Jamaliah untuk sampaikan kepada kemenangan. Bagi 5 emblem. Okey, seterusnya Puan Suhana binti Abdul Ghani. Muslimat yang ambil gambar. Okey, Rasibah binti Yusof. Seterusnya Zalina binti Yusof. Zalina binti Yusof. Seterusnya Aidatul Najwa binti Abdul Halim. Seterusnya Maryam binti Ahmad. Seterusnya Nuriyanti binti Abu Samah. Dan yang terakhir Nasrah binti Iman. Okey. Baik, seterusnya kita akan menyampaikan
Okey, seterusnya kita akan menyampaikan penerima jemaah cemerlang yang hadir solat fardu berjemaah. Pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Isa, Pengurusi Masjid Baitullah, Encik Abdullah bin Talib. Encik Abdullah bin Talib. Kedua, Encik Muhammad Nur bin Salim. Ketiga, Encik Rahman bin Muhammad Nur. Yang keempat, Encik Muhammad bin Ismail. Kelima, Encik Umar bin Abdul Rahman. Seterusnya, Encik Ibrahim bin Das. Encik Ibrahim bin Das. Tuan Haji Mazlan. Encik Muhammad Jelas. Encik Muhammad Jelas. Tuan Haji Muhammad bin Wahab. Tuan Haji Muhammad bin Wahab. Jemput, silakan. Seterusnya yang terakhir, Encik Yaakob bin Syekh Dahi. Internasional. Okey, jemaah cemerlang hadir solat fardu bagi jemaah perempuan dan muslimat. Yang pertama, Hajah Joriah binti Mat Yatim. Hajah Joriah binti Mat Yatim. Yang kedua, Hajah Normah. Yang kedua, Hajah Normah. Yang ketiga, Puan Nur Asmah binti Muhammad Nur. Puan Nur Asmah binti Muhammad Nur. Yang keempat, Puan Jamaliah binti Junid. Yang keempat, Puan Jamaliah binti Junid. Yang kelima, Hajah Safiah binti Muhammad Sultan. Yang kelima, Hajah Safiah binti Muhammad Sultan. Baik, okey, seterusnya kita akan memberi kepada tokoh Maulidur Rasul yang telah dipilih oleh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Ubaidullah. Yang pertama, tokoh yang pertama ni dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah mantan pengurusi Masjid Jami' Ubaidullah. Yang kedua, mantan EJK Masjid Lama Air Baru. Yang ketiga, pengurus mandi jenazah daerah Jasin. Keempat, fasilitator bengkel pengurusan jenazah. Yang kelima, ahli jawatan kuasa kepimpinan masyarakat Air Baru. Penerima anugerah tokoh yang pertama ialah Tuan Haji Ain bin Ismail. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ciri-ciri bagi tokoh yang kedua. Yang
Yang pertama ialah mantan Imam 3 Masjid Jami Ubaidullah, Setiausaha Masjid Jami Ubaidullah. Ketiga, menguruskan landscape dan tanaman Masjid Jami Ubaidullah. Keempat, rajin memimpin bacaan Yasin apabila dia ada kuliah. Dan penerima anugerah tokoh yang kedua ialah Tuan Haji Zakaria Abbas. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tokoh yang ketiga. Ciri-ciri pertama, mantan guru besar yang berjasa memimpin guru-guru dan murid-murid. Kedua, EJK Masjid Lama Air Baru. Tiga, kerap menghadiri solat berjemaah dan majlis ilmu. Yang keempat, kerap memberi sumbangan wang dan barangan. Penerima anugerah tokoh yang ketiga ialah Puan Hajah Martina Muhammad Dai. Jumpa ke depan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah